Oke, topik hari ini kita teruskan dengan bab 4, pembiakan dan pertumbuhan. Subtopik kita adalah peranan hormon dalam kitar haid. Jadi untuk hasil pembelajaran topik ini, kamu kena tahu apakah hormon yang terlibat dalam kitar haid, apakah maksud kitar haid, dan seterusnya. Apakah simptom-simptom prahaid? Oke, jadi kita teruskan dengan definisi kitar haid. Sebelum itu kita kena tahu haid itu merujuk kepada keluluhan lapisan dinding uterus atau endometrium diikuti dengan pendarahan. Dengan kata lain yang selalu kita dengar yaitu period. Oke, tempo kitaran haid adalah selama 28 hari. Jadi 28 hari ini hampir bersamaan dengan sebulan. Maksudnya di sini haid hanya datang sekali sebulan. Hari pertama kitaran haid adalah hari pertama perempuan mengalami haid. Jadi ini penting ya. Oke, kita teruskan dengan hormon terlibat dalam kitar haid. Hanya ada 4 hormon utama, yaitu estrogen, progesteron, hormon peluteinan, hormon perangsang folikel. Oke, jadi kita teruskan. Estrogen berfungsi memulihkan ketebalan endometrium. Ingat, endometrium itu juga merujuk kepada dinding uterus. Progesteron mengekalkan ketebalan endometrium. Oke, untuk hormon estrogen dengan progesteron hampir sama sebutan dan juga hampir sama fungsi. Tetapi jangan kita samakan benda ini, hormon ini. Oke, untuk estrogen fungsi utama adalah memulihkan. Untuk progesteron fungsi utama adalah mengekalkan. Jadi kedua-dua estrogen dan progesteron ini adalah hormon yang dirembeskan oleh ovari. Kita teruskan dengan hormon peluteinan atau dalam bahasa Inggrisnya luteinizing hormone. Oke, jadi dalam kertas soalan peperiksaan SPM kita boleh tulis LH. Oke, dibenarkan. Apakah fungsi LH dalam kitar haid? Adalah menyebabkan pengovulan ataupun ovulasi, yaitu pembebasan ovum. Hormon perangsang folikel atau bahasa Inggrisnya follicle stimulated hormone, adalah untuk merangsang perkembangan folikel. Jadi hormon peluteinan dan hormon perangsang folikel ini adalah hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari, bahagian otak. Peristiwa dalam kitar haid, kamu kena ingat kitar haid ini berlaku selama 28 hari. Jadi untuk slide ini, saya cuma akan bentangkan secara ringkas apa yang terjadi sepanjang kitar haid, tanpa mengulas lebih tentang peranan hormon yang akan dibincangkan dalam slide seterusnya. Oke, jadi kamu kena tengok peristiwa yang berlaku dalam 2 aspek, yaitu ovary dan juga dinding uterus. Jadi hari pertama sehinggalah hari kelima dalam ovary, perkembangan folikel prima berlaku. Maksudnya oogenesis sedang berlaku. Oke, dinding uterus pula haid berlaku. Jadi kedua-dua peristiwa ini berlaku serentak. Oke, hari ke-6 sehingga hari ke-13 dalam ovary berlakunya kematangan folikel graft. Oke, masih lagi oogenesis. Dalam dinding uterus pula pemulihan dan penebalan dinding uterus. Oke, logik. Selepas haid berlaku, itu pendarahan. Oke, kita kena pulihkan apa yang sudah dikeluarkan daripada kita punya cervix dan juga varach. Oke, salur darah semua itulah yang dikeluarkan. Jadi kita kena memulihkan dan berlaku penebalan dinding uterus. Oke, seterusnya hari ke-14 yaitu hari yang khusus sebab dalam ovary berlakunya pengovulan, yaitu ovulasi, pembebasan ovum. Dinding uterus pula penebalan dinding uterus terus berlaku. Oke, pada hari ke-15 sehinggalah 24
Dalam ovary, perkembangan korpus luteum berlaku, dinding uterus, penebalan diteruskan, dan di sini ada sedikit penambahan peristiwa yaitu pembentukan tisu dan salur darah dalam endometrium. Jadi ini penting untuk menyalurkan nutrien kepada embrio jika berlaku persenyawaan. Oke, seterusnya kita tengok 25 hingga 28. Apa yang berlaku pada ovari ialah kemerosotan korpus luteum jika persenyawaan tidak berlaku. Oke. Dinding uterus pula kemerosotan dalam endometrium. Jadi persoalannya di sini adalah apakah peranan hormon dalam setiap peristiwa dinyatakan. Oke, seperti yang dinyatakan awal tadi, peristiwa ini hanya ringkasan dan juga satu overview untuk apa yang perlu kamu tahu seterusnya. Jadi kita tengok pada graf slide seterusnya.